Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk mengadakan interview ini bersama saya. Saya Nur Afiqah binti Rosdi, pelajar sarjana di Universiti Malaya. Apa khabar Puan? Baik. Puan, sebelum kita mulakan interview ni, saya Puan tanda tangan dulu surat persetujuan menyertai interview ni secara sukarela. Terima kasih. Untuk saya maklumkan yang interview kita ini akan dirakam. Jika Puan rasa tidak selesa ataupun ingin menghentikan rakaman suara ini, Puan beritahu saja. Okey? Okey, boleh. Baik. Boleh saya rakam ni kita? Sebelum kita mulakan interview juga, saya nak beritahu jika ada persoalan saya yang Puan tak faham, Puan boleh tanya saya untuk saya huraikan soalan saya, okey? Boleh. Sebelum kita mulakan kepada soalan-soalan yang utama, sukalah saya nak dengar dulu apa latar belakang pendidikan Puan dalam bidang tahfiz ni dan apa pengalaman Puan sepanjang pelibatan dalam kerjaya dalam bidang tahfiz ni. Silakan. Okey, baik. Saya Nur Kamaliah binti Zuki. Sekarang ni saya sedang melanjutkan pengajian dalam bidang Diploma Pendidikan Pasca Siswazah di Universiti Malaya dalam bidang tahfiz. Okey, untuk latar belakang pendidikan, sebelum ni untuk degree saya ambil Al-Quran dan As-Sunnah dalam kurungan Qiraat. Jadi berkesinambungan daripada situlah saya melanjutkan DPP ni dalam bidang tahfiz. Sebab aliran dekat UNIZA tu adalah berkaitan dengan tahfiz. Jadi untuk mendalami dengan lebih lanjut berkenaan dengan tahfiz tu sendiri, jadi saya rasa saya perlu untuk tambah lagi ilmu saya berkenaan dengan tahfiz di tingkat DPP. Dan untuk pengalaman juga, selepas saya habis degree baru-baru ni dekat UNIZA, saya ada juga pergi ke sekolah menengah agama. Sekolah menengah agama tu menjalankan kelas tamayus, yang mana tamayus tu perlu kepada kita untuk mendengar pelajar membacakan ayat yang dah dia hafal lah. Maksudnya tasmik lah, sesi tasmik. Saya sebagai guru tasmik akan mendengar pelajar-pelajar saya hafal. Maksudnya membacakan apa yang dah dia hafal dalam kelas. Dan sepanjang itu juga saya dapat menyelami lah permasalahan yang berlaku. Maksudnya dari segi tajwid ataupun dari segi ingatan. Jadi berdasarkan pengalaman saya kat situ, saya boleh aplikasikan dalam bidang yang telah saya ambil sekarang ni. Saya boleh berfikir apa penambahbaikan yang perlu saya buat untuk menaik tarafkan lagi kualiti hafazan seseorang pelajar tu. Boleh kita teruskan kepada soalan yang kedua? Boleh. Soalan kedua saya, mengapa perlunya seorang guru tasmik itu seorang yang berlatar belakangkan hafiz dan hafizah menghafaz 30 Al-Quran? Apa pendapat Puan? Okey, pada pendapat saya lah, latar belakang seorang guru tu sangat memainkan peranan yang penting untuk membentuk seseorang pelajar. Sebab apa? Sebab seseorang guru tu perlu ada pengalaman dulu. Maksudnya untuk kita mendalami pelajar, contohnya dalam bidang tahfiz kan, seseorang guru tu perlu merasai dulu macam mana perjalanan seorang hufaz tu. Jadi pentinglah, kalau cuba bayangkan kalau seseorang guru tu dia bukan dalam bidang tahfiz, dia tak pernah hafal Quran. Jadi macam mana dia nak handle budak yang sedang fokus untuk hafazan dia? Jadi dia tak ada pengalaman. Kalau seseorang budak tu ada permasalahan, macam mana dia nak bantu menyelesaikan masalah pelajar tu? Sebab dia sendiri tak ada pengalaman dalam bidang tahfiz. Jadi sangat penting untuk seseorang guru tu ada pengalaman yang sama dengan bidang yang dia ambil sekarang ni. Bagi pendapat saya lah, perlu untuk guru tu tamat, habis hafazan tu. Sebab perasaan orang yang habis khatam 30 tu dengan yang tak habis dia tak sama. Jadi kalau seseorang guru tu dia tak tamat, jadi kemungkinan semangat dia tu macam kurang sikit lah. Untuk menggalakkan pelajar dia sama-sama. Untuk menggalakkan pelajar dia tu maksudnya kurang sikit. Bagi saya penting seseorang guru tu latar belakang dia tu memang dah hafiz 30 juzuk. Dan kalau guru tu tak habis, macam mana dia nak suruh pelajar dia tu tamat kan? Soalan ketiga saya, rentetan daripada soalan kedua tadi, tapi mungkin lebih dalam sikit, iaitu adakah guru yang
tak berlatar belakangkan title hafiz ataupun hafizah ni tak akan menjamin kualiti hafazan budak. Okey, untuk pendapat saya lah. Okay, sebenarnya setakat sepanjang saya berada dalam bidang ni lah, belum ada lagi yang kata guru yang latar belakang dia tu bukan yang habis. Maksudnya yang separuh jalan ke apa, belum ada lagi lah. Saya rasa boleh jadi je dia berkemahiran. Dia ada kemahiran yang lebih daripada guru yang hafal Quran sendiri ni. Cumanya mungkin dia berkelebihan dalam tu. Cumanya mungkin tak bertahan lama lah. Maksudnya mungkin dari segi guru tu sendiri ataupun pelajar dia. Sebab untuk mendidik pelajar yang memang hufaz, yang memang cukup 30 juzuk tu, perlu kepada guru tu sendiri juga untuk memang latar belakangnya habis hafal 30. Jadi yang dari sudut tu yang penting. Dan belum saya jumpa lagi lah guru yang memang dah full habis 30 tu yang tak ada kemahiran untuk membentuk pelajar dia sendiri. Memang guru-guru tu memang ada pengalaman dalam hafazan. Jadi teknik untuk menghafal dengan laju ataupun cara-cara untuk murojaah memang semua dia tahu. Jadi memang jarang sangat lah, memang tak pernah jumpa lagi lah guru yang yang memang dah habis 30 juzuk tak ada kemahiran tu. Jadi untuk soalan Afiqah tadi, mungkin ada guru yang tidak habis 30 juzuk tu yang jadi guru tasawuf yang berkemahiran, cuma mungkin tidak bertahan lama sebab dia sendiri tidak berpengalaman dalam jangka masa yang lama untuk habiskan 30 juzuk tu. Okay. Bagi saya, guru yang bersemangat, guru tahfiz tu sendiri kena semangat dan jujur sebenarnya. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab halaqah yang tidak terkehadapan dalam hafazan tu adalah halaqah yang ada guru yang selalu datang lambat. Maksudnya masuk halaqah dia tu lambat. Kadang tu dia guru tu sendiri banyak hal tak datang ke halaqah. Jadi peranan guru tu sendiri, semangat guru tu sendiri, kejujuran pada guru tu sendiri sangat penting sebenarnya. Sebab kalau guru tak semangat, macam mana pelajar nak semangat? Mengapa kualiti hafazan budak itu kadang-kadang ada juga yang merosot. Walaupun guru tasmid dia sendiri seorang syekh Arab ke kan, yang memang dah mahir tajwid, ataupun guru Melayu yang memang dah mantap hafazan dia. Okey, sebenarnya memang banyak je berlaku keadaan yang macam ni dalam setiap halaqah tu sendiri. Okey, bagi saya mungkin keberhasilan seseorang pelajar tu tunjang utamanya adalah sebenarnya daripada diri dia sendiri sebenarnya. Kalau seseorang pelajar tu memang dia bersemangat dan mempunyai kesedaran untuk, maksudnya dia sedar, okey, target aku kena habis 30. Dia tahu apa tindakan yang perlu dilakukan untuk capai target dia. Sebenarnya atas pelajar tu sendiri, guru ni adalah sebagai pemudah cara saja. Maksudnya dia hanya memberi pandangan dia ataupun dia beritahulah pelajar tu apa yang perlu dilakukan untuk capai target tu. Maksudnya sebagai penyokong lah. Jadi yang pertama sekali adalah pelajar tu sendirilah. Dari diri pelajar tu sendiri kena ada kesedaran yang tinggi dalam mencapai apa yang dia nak sebenarnya. Jadi penting juga untuk pihak sekolah jalankan program. Program contohnya program motivasi ke, ataupun camp hafazan ke, camp hufaz kan, semua tu akan membantu pelajar yang terkebawah tu lah untuk lebih tingkat dalam hafazan dia. Jadi pihak-pihak yang sekitar pelajar tu, maksudnya pihak sekolah, pihak guru ataupun ibu bapa tu sendiri memainkan peranan penting lah untuk memberi sokongan kepada pelajar tu untuk terus maju dalam hafazan. Tapi yang penting, yang pertamanya adalah daripada diri pelajar tu sendirilah. Soalan last sekali. Apakah nasihat Azah kepada saya sebagai pengkaji dalam bidang tahfiz ni, dan harapan Azah kepada bidang tahfiz tu secara umumnya sendiri? Okey, jarang sangat sebenarnya pengkaji ni dia nak kaji berkenaan dengan tahfiz. Biasanya yang banyaknya pendidikan Islam. Sebab tahfiz ni yang kata bidang yang masih lagi baru sebenarnya. Jadi terima kasihlah pada Afiqah sebab sudi bertanya kepada saya ni. Okey, jadi
nasihat saya kepada pengkaji ni lah sendiri, bila dah kita buat banyak kajian tu kan, contohnya kalau Afiqah kaji bidang tahfiz, bila dah dapat banyak info-info penting berkenaan dengan tahfiz, lepas tu dah tahu apa masalah yang berlaku dalam bidang tahfiz tu sendiri, cuba pengkaji tu sendiri cuba untuk cari jalan penyelesaian tu pada permasalahan yang berlaku dalam bidang tu sendiri. Sebab kami sebagai yang berada dalam bidang tahfiz ni tak semestinya boleh selesaikan dalam bidang kami saja. Maksudnya perlu juga bantuan daripada pihak lain untuk selesaikan masalah yang berlaku dalam bidang tu sendiri. Okey. Jadi harapnya pengkaji Afiqah ni harapnya sampai ke akhir lah. Okey. InsyaAllah. Dan harapan saya dalam institusi tahfiz ni sendiri, saya berharap institusi tahfiz ni mampu untuk diperkembangkan lagi. Dan semua orang dalam dunia ni tahu kelebihan yang ada dalam bidang tahfiz tu sendiri. Dan harapnya orang yang pihak yang berada dalam institusi tahfiz tu sendiri maksudnya bersungguhlah naik tarafkan lagi institusi tahfiz ke peringkat antarabangsa. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Ustazah. Banyak yang saya dapat dah hari ni, yang saya belajar hari ni, Alhamdulillah. Maknanya penting dah seorang guru tu memang kena seorang hafiz dan hafizah. Banyak saya belajar. Terima kasih Azhar. InsyaAllah kita akan jumpa lagi bila-bila. Lepas ni jemput Azhar, saya ada sedia makan-makan lah sikit. Makan apa tu? Ada makan sikit. Terima kasih Azhar ya. Saya tutup rakaman. Jumpa lagi.